ke makam Nabi di Masjid Nabawi sejak bulan lalu akibat penularan virus tersebut. Namun solat tarawih dan fardu masih dijalankan di dua masjid suci itu oleh kaki tangan masjid serta para pekerja pembersihannya. Jumlah kes COVID-19 di Saudi kini mencapai lebih 21,000 dengan 157 kematian. Namun semalam pihak berkuasa mula membuka semua pusat beli belah di merata Saudi. Tetapi peraturan pemeriksaan suhu badan dan jarak selamat perlu dipatuhi. Menteri Pengangkutan berbuka puasa bersama sejumlah pekerja asing hari ini tetapi menerusi alam maya. Ikuti juga nanti langkah dua masjid tempatan sediakan tempat berteduh kepada gelandangan semasa wabak COVID-19 sekarang. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Wah, banyaknya kupon yang awak isikan. Mestilah saya nak cuba tuas saya. Sejauh ini $40,000 telah pun dimenangi dalam cabutan bertuah Golden Chance. Kali ini bukan 10 tetapi 15 pelanggan bertuah Golden Chance harus memenangi wang tunai $1,000 setiap seorang. Saksikan cabutan bertuah Golden Chance hanya di Manja. Next week on Kin. Shaky tooth and had to punch it out for you. You're always such a softie. You never had what it takes. Back off from Ananya. You don't deserve her. I admit it. I'm very attracted to you and I do want to be with you. Behind every Kin, weeknights on 5. You know that when you found her. More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric StarMax Air Conditioner. Langkah-langkah tambahan untuk memastikan jarak selamat dilaksanakan bagi mengekang penularan COVID-19. Pergerakan masuk orang ramai ke kawasan-kawasan yang sesak akan dikawal. Contohnya, sekatan masuk akan dilaksanakan di pasar-pasar basah tumpuan orang ramai seperti Pasar Gelang Serai, Pasar Chompang dan pasar-pasar di Blok 20, 21 Marsiling Lane dan Blok 505 Jurong West Street 52. Pemegang kad pengenalan atau FIN dengan nombor terakhir yang genap hanya dibenarkan masuk pada tarikh genap. Pemegang kad pengenalan atau FIN dengan nombor terakhir yang ganjil pula hanya dibenarkan masuk pada tarikh ganjil. Pasar-pasar basah dan pasar-pasar raya lain mungkin akan melaksanakan langkah-langkah yang sama. Semua orang mesti mematuhi langkah-langkah ini. Perkhidmatan-perkhidmatan yang paling penting termasuk farmasi akan terus beroperasi. Tempat-tempat makan yang menjual makanan seperti pusat penjajah dan pusat makanan akan terus dibuka tetapi hanya untuk para pelanggan membeli makanan yang dibungkus dan untuk khidmat penghantaran. Anda tidak dibenarkan makan di tempat-tempat makan atau di luar rumah. Anda digalakkan untuk membawa bekas makanan anda sendiri. Namun perkhidmatan-perkhidmatan yang kurang penting telah digantung seperti kedai-kedai makanan dan minuman F&B yang kendiri dan hanya menjual minuman, snack-snack bungkus, manis-manisan atau pencuci mulut dan khidmat dandanan dan menggunting rambut. Langkah-langkah ini akan dilaksanakan sehingga 4 Mei 2020 berakhir. Semua orang terutamanya warga emas kita mesti duduk di rumah. Jangan keluar kecuali perlu, keluar seorang diri dan pulang ke rumah sebaik saja selesai urusan anda. Anda mesti memakai pelitup apabila berada di luar rumah. Lakukan perkara yang betul, kesihatan semua bergantung kepada setiap seorang daripada kita. Dapatkan maklumat daripada sumber-sumber rasmi dan jangan sebarkan kabar angin. Daftar bagi khidmat WhatsApp gov.sg dalam bahasa Melayu untuk maklumat terkini tentang COVID-19. Terima kasih kerana masih bersama berita.
Saudara, sedang masjid-masjid seluruh Singapura terus ditutup di tengah-tengah penularan COVID-19. Masjid Asyakirin dan Masjid Kasim sebaliknya membuka pintunya. Dua masjid itu kini dibuka khusus buat golongan gelandangan saja. 16 orang sedemikian kini menjadikan masjid-masjid tersebut sebagai rumah sementara dalam tempoh sakit berita ini. Wartawan Nurul Hasanah Agus melaporkan. Sedang ramai daripada kita patuh kepada arahan duduk di rumah sebagai langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19, ada sebilangan orang yang sebenarnya langsung tidak ada rumah, iaitu orang gelandangan yang tiada tempat tinggal atau hidup merimpat. Lantaran itulah, sejak 7 April, Masjid Asyakirin tampil menyahut seruan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga MSF supaya menyediakan ruang selamat untuk golongan itu berlindung dan tidur. Masjid Asyakirin kini mengambil 7 orang gelandangan, jumlah maksimum yang boleh diterimanya. Masjid Kasim pula yang boleh menampung 10 orang gelandangan sudah menerima 9 orang. Orang gelandangan yang dibenarkan berteduh di sini adalah mereka yang dirujukkan oleh MSF atau Pejabat Khidmat Sosial di bawah inisiatif menyediakan tempat tidur selamat atau Safe Sound Sleeping Places. Di Masjid Asyakirin ini, kumpulan gelandangan itu ditempatkan di bilik perpustakaannya yang sudah diubah menjadi bilik rehat gelandangan. Jarak selamat tidak dilupakan dengan tempat tidur mereka dijarakkan 1.5 meter antara satu sama lain. Juga perlu merekod suhu badan sebanyak 2 kali sehari dan menjaga kebersihan diri dengan lebih baik. Mereka juga dinasihatkan untuk mengurangkan pergerakan dan aktiviti di luar masjid kecuali atas keperluan yang tertentu. Walaupun mendapat makanan percuma di bawah inisiatif SG United Buka Puasa, mereka juga diberi wang belanja $10 setiap hari. Antara kemudahan yang disediakan untuk mereka di sini termasuklah Wi-Fi, mesin pencuci dan pengering pakaian dan ruang pantry. Ini adalah satu usaha yang murni di saat masjid kita ditutup untuk penggunaan ini. Kita masih lagi dapat menghulurkan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Kami pastinya gembira untuk berkongsi pengalaman kami dengan masjid-masjid dan juga organisasi yang lain jika mereka berminat untuk menyediakan perkhidmatan serupa ini. Masjid Asyakirin membelanjakan sekitar $10,000 bagi menjayakan inisiatif kemanusiaan ini. Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Penyelaras bagi Prasarana Khaw Boon Wan menyertai majlis berbuka puasa sebentar tadi bersama para wakil dari sektor-sektor pengangkutan utama dan pekerja asing. Majlis buka puasa itu diadakan secara digital. Semasa majlis itu, Encik Khaw mengucapkan terima kasih kepada para pekerja pengangkutan Barisan Hadapan kerana memastikan agar khidmat pengangkutan di Singapura terus berjalan lancar walaupun di tengah-tengah pandemik COVID-19. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada para pekerja asing atas sumbangan mereka dalam membangunkan prasarana pengangkutan Singapura. Mediacorp menang besar di 2 pertandingan antarabangsa. Ia merangkul 28 anugerah di Anugerah Festival TV dan Filem New York 2020 dan 20 anugerah di Anugerah Festival Media Sedunia Anugerah Media Korporat. Sebilangan besar anugerah yang dimenanginya bagi dokumentari terbitan CNA atau dengan kerjasama syarikat penerbitan bebas. Dokumentari bertajuk Tipping Point tentang perubahan iklim berjaya meraih salah satu daripada hanya 3 anugerah emas UNDGC di Anugerah Festival TV dan Filem New York 2020. Siri dokumentari 4 bahagian CNA bertajuk Becoming Human pula menang emas bagi kategori dokumentari sains dan teknologi. Di Anugerah Televisyen dan Media Korporat Festival Media Sedunia, episod pertama We Are Generation Z terbitan CNA merangkul 2 anugerah. Sementara itu, Inside India's Crumbling Dynasty terbitan CNA menerima emas bagi kategori berita ehwal semasa. Kesemua program tersebut boleh ditonton menerusi MeWatch. Dan sebelum berpisah, kita imbas semula antara intipati amanat Perdana Menteri sempena Hari Buruh.
PM Lee berjanji pemerintah akan terus menjaga kebajikan para pekerja walaupun dalam masa-masa amat sukar sekarang kerana COVID-19. Beliau juga berkata ekonomi Singapura akan dibuka semula sedikit demi sedikit sebaik saja langkah-langkah pemutus rantaian jangkitan COVID-19 dilonggarkan. Dan kami pula ingin mengingatkan lagi, marilah kita sama-sama terus duduk di rumah saja jika tiada urusan penting di luar. Bersatu kita mampu melawan COVID-19. Sehingga berjumpa lagi, salam hormat.